penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada grup Gema Nur Iman, tim pengurusan Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Puan Rosniati binti Mansur dan saf pentadbiran Gema Nur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita pada malam ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan moderator pada malam ini, seterusnya pimpinan daripada Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, para pencinta ilmu, para pelayar yang melayari kuliah Isyak anjuran GNI dari pelbagai tempat pada malam ini. Moga-moga kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pada saat ini yang berada di talian lebih kurang jumlahnya seramai 50 orang dan kita yakin akan bertambah dari masa ke masa insya-Allah. Para jamaah sekalian, pada malam ini kita akan bincangkan satu topik yang mana mudah-mudahan topik ini bermanfaat kepada saya dan kepada kita semua. Kita namakan topik ini Checklist Ramadan 23 ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah. Checklist Ramadan 23 ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Islam suatu agama yang menyuruh kita mencipta kejayaan. Buktinya kalimah kejayaan iaitu al-falah. Di dalam Al-Quran disebut dan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 40 kali jumlahnya di dalam Al-Quran. Kalau kita buat dalam bentuk systematic literature review, kita akan mendapati kalimah kejayaan ini ataupun al-falah Allah sebut dalam bentuk past tense ataupun fi'il madhi sebanyak 4 kali. Dalam bentuk future tense ataupun present tense ataupun disebut fi'il mudhari' ada 23 kali. Dan dalam bentuk orang yang berjaya itu sendiri, iaitu isim fa'il, disebut oleh Allah 13 kali. Maka kalau kita buat dalam bentuk kira-kira systematic literature review, 4 campur 23 campur 13, kita akan dapat jumlahnya kalimah kejayaan di dalam Al-Quran yang digunakan oleh Allah ada sebanyak 40 kali. Berbagai bentuk lah. Ada ketikanya aflah, ada ketikanya diguna tuflih, ada ketikanya disebut muflihun. Itu semua merujuk kepada daripada kalimah al-falah, kejayaan. Cumanya penilaian manusia
dan penilaian Allah terhadap manusia yang berjaya itu tidak sama. Bagi manusia yang berjaya itu diukur berdasarkan kepada kelebihan tertentu. Ataupun diukur berdasarkan, oh orang ni hartanya lebih banyak, maka dialah orang berjaya. Itu pandangan manusia. Oh orang ni rumahnya lebih besar, dia lebih berjaya. Ataupun diukur berdasarkan kepada aset dia. Ataupun berdasarkan taraf pendidikan dia. Oh awak keluar daripada universiti overseas, awak berjaya. Itu penilaian manusia. Tetapi pada penilaian Allah, manusia yang berjaya itu ada 23 cirinya. Dan pastinya neraca penilaian Allah terhadap manusia yang berjaya itu tidak sama dengan penilaian manusia yang mengukur kejayaan. Ini kita kena jelaskan pada malam ni. Kalau manusia ukur kejayaan berdasarkan kelebihan tertentu, bentuk tertentu, arah tertentu, kejayaan tertentu. Tetapi di sisi Allah, manusia yang berjaya itu ada 23 cirinya. Apakah 23 ciri tersebut? Yang inilah yang kita akan huraikan di dalam kuliah isyak kita pada malam ini. Ana sebut secara ringkas-ringkas saja. Kalau kita sempat dapat catat poinnya, ayatnya, surahnya, alhamdulillah. Kalau kita tidak sempat, terlepas, kita akan rujuk kepada recording yang dibuat rekod oleh pihak admin insya-Allah. Apakah 23 ciri orang yang berjaya pada pandangan Allah? Yang pertama, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang mendirikan solat 5 waktu. Orang yang jaga solat 5 waktu, inilah orang yang berjaya. Ada 5 ayat yang khusus yang disebut tentang orang berjaya itu adalah orang yang mendirikan solat. Ini kalau tuan-tuan, puan-puan sempat salin, alhamdulillah. Kalau tak sempat, kita boleh rujuk recording nanti. Ini satu tugasan ataupun homework lah kepada para jemaah sekalian. Yang pertama, orang yang berjaya adalah orang yang dirikan salat. Ada 5 ayat. Ayat yang pertama dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang kedua. Surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10. Surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-3. Dan surah Luqman pada ayat yang ke-4. Ada 5 ayat yang menceritakan manusia yang berjaya adalah manusia yang mendirikan salat. Ini yang pertama. Ini kita boleh buat sebagai checklist kita pra-Ramadan. Yang kedua, orang yang berjaya juga pada penilaian Allah adalah orang yang taat kepada perintah Allah dan beramal saleh. Taat pada perintah Allah dan beramal saleh. Ini ada 7 ayat disebutkan. Surah Al-A'la ayat 14, Surah Asy-Syams ayat 9, Surah Al-Ma'idah ayat 35, Surah Al-Hajj ayat 77, Surah An-Nur ayat 51, Surah At-Taghabun ayat 16 dan Surah Al-Qasas pada ayat yang ke-67. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang takut kepada Allah dengan makna dia mendahului Allah berbanding dengan yang lain. Takut kepada Allah itulah yang paling utama. Ini ada 4 ayat disebut. Surah Al-Baqarah ayat 189, Surah Al-Ma'idah ayat 35 dan ayat 100, dan Surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16. Yang keempat, ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang tidak makan riba. Ini ada satu ayat, Surah Ali Imran ayat 130. Yang kelima, ciri orang yang berjaya adalah orang yang berjihad pada jalan Allah. Ini ada 3 ayat,
Al-Maidah ayat 35, Al-Anfal ayat 45 dan At-Taubah ayat 88. Manakala ciri yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 dan yang ke-9, 4 ciri ini disebut secara sekaligus di dalam satu surah je, iaitu surah Al-Maidah pada ayat yang ke-90. Apa dia ciri yang ke-6, 7, 8, 9 itu? Yang ke-6, orang yang berjaya adalah orang yang tidak minum arak. Yang ke-7, orang yang tidak berjudi. Yang ke-8, orang yang tidak syirikkan Allah. Dan yang ke-9, dia tidak menilik nasib. Itu yang ke-9. Ini anda sebut secara ringkas. Nanti kita huraikan macam mana kejayaan dan sebagainya nanti. Yang ke-10, orang yang berjaya pada penilaian Allah, ciri yang ke-10 adalah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah walaupun sikit nikmat tersebut. Walaupun kecil nikmat itu, dia sentiasa ucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apatah lagi nikmat yang besar. Ini disebut satu ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Ciri yang ke-10, bersyukur dengan nikmat Allah. Ciri yang ke-11 orang berjaya adalah orang yang menjaga aurat dan maruah dirinya. Ini disebut satu ayat dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Ciri yang ke-12 orang yang berjaya adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Zikir apalah? Apa-apa zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, bagai-bagai zikir. Ini orang berjaya punya. Ini disebut satu ayat dalam surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-10. Ciri yang ke-13 orang berjaya adalah orang yang beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Ini ada 3 ayat, Al-Baqarah ayat 3, Luqman ayat 4 dan Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Ciri yang ke-14 orang berjaya adalah orang yang banyak bersedekah. Ini ada 4 ayat, Al-Baqarah ayat 3, Ar-Rum 38, Al-Hasyr ayat 9 dan At-Taghabun ayat 16. Ciri yang ke-15 orang berjaya adalah orang yang beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kitab sebelum Al-Quran ni kitab apa dia? Zabur, Taurat, Injil. Ini satu ayat disebut. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-3. Ciri yang ke-16 orang yang berjaya adalah orang yang mengajak orang lain buat baik cara hikmah. Dia ajak orang lain buat baik dengan cara lemah lembut. Ini orang berjaya. Ini disebut satu ayat surah Ali Imran ayat 104. Dia seboling contohnya. Jom kita kuliah Isya anjuran GNR. Malam ni kita bincang tentang checklist Ramadan. 23 ciri manusia berjaya pada penilaian Allah. Dia ajak orang lain dengan hikmah, orang lain buat baik, orang ni orang berjaya pada penilaian Allah. Ciri yang ke-17 orang berjaya adalah orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini ada 2 ayat, Ali Imran ayat 104 dan Al-A'raf ayat 157. Ciri yang ke-18 orang yang berjaya adalah orang yang taat kepada perintah Nabi. Satu ayat surah Al-A'raf ayat yang ke-157. Ciri yang ke-19 orang berjaya adalah orang yang bayar zakat. Orang yang bayar zakat. Zakat harta dia, zakat emas perak dia. Dia bayar zakat. Ini orang berjaya. Ini 2 ayat. Surah Al-A'raf ayat 157 dan surah Al-Mu'minun ayat yang ke-4. Ciri yang ke-20 orang berjaya adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Ini disebut satu ayat surah Al-Qasas ayat yang ke-67. Ciri yang ke-21 orang berjaya, orang yang meninggalkan perkara yang tidak ada faedah. Tidak ada faedah kepada iman dia, tidak ada faedah kepada amal dia, perkara sia-sia, tak ada faedah. Orang ni orang yang berjaya. Ini satu ayat surah Al-Mu'minun ayat yang ke-3. Ciri yang ke-22 orang berjaya adalah orang yang tidak mendekati zina.
Ini satu ayat surah Al-Mu'minun ayat 5. Dan last sekali, siapakah orang yang berjaya pada penilaian Allah adalah orang yang tunai amanah dan melaksanakan janji. Dia tunaikan amanah, dia tepati janji, orang ni orang berjaya. Ini satu ayat surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-8. Dapat tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian, 23 ciri orang yang berjaya pada penilaian Allah. Bukan pada penilaian manusia. Kita dah sebut tadi, manusia menilai dengan neraca yang berbeza, kejayaan. Tetapi Allah menilai neraca kejayaan manusia dengan 23 ciri ini. Kalau ada pada diri kita, alhamdulillah. Kalau ada yang tertinggal, ada kesempatan lagi bertemu Ramadan, kita cuba usahakan. Para jamaah sekalian, bila kita sebut orang yang berjaya, maka dalam Islam ada Puan Maimun Harun cakap, laju sangat Ustaz. Kita sebut secara ringkas dulu supaya apa? Supaya kalau tak sempat, kita boleh buat recording, kita catat pada video tersebut. Kalau saya perlahan menyebabkan poin-poin yang lain ni kita akan tertinggal. Balik pada cerita kita. Dalam Islam, kita setiap hari kita disuruh agar kita menempah kejayaan. Buktinya, Bilal ataupun muazzin ketika dia azan, dia akan menyebut satu kalimah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apa maksud dia? Jom kita tempah kejayaan. Jom kita dapatkan kejayaan. Kejayaan yang macam mana yang kita sebut tu? Iaitu 23 kejayaan manusia di sisi Allah. Dan kalau kita perasan, ketika Bilal menyebutkan kalimah hayya 'alal falah, kita apa yang kita katakan? Kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Betul tak? La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, melainkan pertolongan Allah. Kita tidak ulang apa yang disebut oleh Bilal. Kalau kalimah lain kan, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tidak menyebut hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tak. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tak. Yang kita menyebutkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Kami insan yang lemah. Kami takkan tempah kejayaan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, untuk kita menempah 23 kejayaan tadi, dia tidak boleh hanya semata-mata usaha kita. Kita tak daya nak tempah 23 kejayaan tadi dengan usaha kita. Kita mahu mesti minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah. Sebab itu ada satu doa. Doa ni kita semua hafal. Anda yakin? Lebih kurang 85 orang para jamaah ni hafal doa kita minta dengan Allah kejayaan di dunia, kejayaan di hari akhirat. Doa apa dia tu Ustaz? Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum, dan mereka yang berjaya itu, man yaqulu rabbana, mereka menyebut, meminta, memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. Hasanah bimakna al-falah, kebaikan dengan makna kejayaan di dunia.
wa fil akhirati hasanah, dan berilah kebaikan kepada kami di hari akhirat. Kebaikan di hari akhirat dengan maksud al-falah, kejayaan di hari akhirat. Doa ni para jemaah sekalian, jangan tinggal. Sebab apa? Orang-orang dulu sebut doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa sarwa jagat. Orang dulu sebut. Sarwa jagat ni doa makan keliling. Maknanya kiri kanan dapat, atas bawah dapat. Oh, ini doa mahal ni. Doa Rabbana atina hingga akhirnya. Sebab itu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Kata Anas, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni, doa yang paling banyak dibaca oleh baginda. Doa lain Rasulullah baca juga. Doa lain doa Al-Quran juga. Tapi yang paling banyak dibaca oleh baginda, kata Anas, doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan. Itu doa Rasulullah aja. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu doa Rasulullah aja. Tapi yang paling banyak Rasulullah baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim menambah, kana Anasun idza arada an yad'u bi da'watin da'a biha. Kata Imam Muslim, Anas bin Malik tu, kalau dia doa, dia apa-apa, dia akan tutup. Dia akan di hujungnya, dia akan tambah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah hingga habis. Contoh kan, kalau Anas bin Malik kan, kalau kita minum air ataupun makan, kita hanya baca doa makan je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita pun makan, kita pun minum. Tapi kalau Anas bin Malik, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dia akan baca tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru minum. Alhamdulillah. Itu Anas bin Malik. Kalau kita kan baca doa masuk tandas, bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita baca gitu je. Tapi kalau Anas bin Malik, dia akan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah hingga habis. Kita naik kenderaan, subhanalladzi sakhara lana hadza, begitu je. Tapi Anas bin Malik, dia akan tambah Rabbana atina fid dunya hasanah hingga habis. Sebab doa ni doa yang maha, doa sarwa jagat, yang meliputi seluruh sejagat dia ni. Atas bawah kiri kanan, dia makan keliling. Sebab itu, doa ni dia maha sebab dia terangkum dah segala macam permintaan kita di dunia, kita minta di hari akhirat, dia terangkum dalam doa ni. Sebab kalau kita nak doa banyak, kita nak minta dengan Allah ni, minta anak soleh, minta rezeki, minta diberi kelapangan masa, minta kesihatan. Tapi semua itu terkandung dalam Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab itu, kalau kita buat umrah lah, sekarang ni kan ramai yang pergi buat umrah cuti sekolah. Antara rukun Yamani, lampu hijau tu, nak menuju ke Hajarul Aswad, doa apa yang sunat untuk kita baca? Doa ni lah. Kita minta kejayaan di dunia, kejayaan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa ni kita minta. Dan kalaulah kita diberi peluang lah, katakanlah, untuk kucup Hajarul Aswad. Sekarang ni payah. Ini kita cerita BC punya cerita lah, before COVID. BC tu before COVID. Sebelum COVID punya cerita, kalaulah kita dapat peluang kucup Hajarul Aswad, dalam tempoh 5 ke 10 saat tu, doa apa kita nak baca? Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab kalau nak minta benda lain, banyak. Nak minta benda lain ni, tak habis kita nak minta.
tapi ia terangkum dalam doa. Doa Al-Quran, Rasulullah paling banyak baca. Doa kejayaan di dunia, kejayaan di hari akhirat. Kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah hingga habis. Ulama bincang, kenapa? Jadi dibuat kesimpulannya, doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan, iaitu kejayaan kepada kami di dunia. Dalam permintaan kita, kejayaan di dunia itu ataupun kebaikan di dunia itu, kita sedang minta dengan Allah 14 permintaan. Apa dia permintaan di dunia tadi? Yang terkandung dalam fid dunya hasanah. Kebaikan di dunia iaitu kejayaan. Ada 14 permintaan. Yang pertama, kita minta dengan Allah pada maksud kalimah fid dunya hasanah. Kebaikan iaitu kejayaan di dunia, yang pertama kita minta Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita minta Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Yang kedua, kita minta Allah berikan kefahaman dalam kita beragama. Allah berikan nikmat kefahaman dalam kita beragama. Ini terkandung dalam doa fid dunya hasanah. Ada 14 permintaan. Yang ketiga, kita minta Allah berikan kepada kita konsisten di dalam melakukan amal soleh. Konsisten hingga akhir hayat dalam melakukan amal soleh. Yang keempat, kita minta Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu ni macam-macam jenis. Ilmu ada. Ada yang elok, ada yang tak tahu sandarannya kat mana, tak tahu je pangkat, apa hadis tersebut, bagai-bagai, ada hadis palsu, bagai-bagai. Maka kita minta melalui doa fi dunya hasanah, kebaikan di dunia, iaitu kejayaan di dunia, diberikan ilmu yang bermanfaat pada kita. Ada 14 semuanya. Yang kelima, kita minta melalui doa fi dunya hasanah, kita minta diberikan isteri yang salihah ataupun suami yang salih. Suami yang salih ataupun isteri yang salihah. Yang salihah bukan yang salah lihat. Yang salihah. Yang keenam, kita minta Allah berikan melalui doa fi dunya hasanah zuriat yang qurrata a'yun. Zuriat yang menjadi penyejuk mata memandang. Qurrata a'yun. Bukan mangkuk hayun. Mangkuk hayun tak tahan juga kita. Tak daya juga pening kepala kita. Pagi petang siang malam duduk bergaduh contohnya. Itu mangkuk hayun. Yang kita minta fi dunya hasanah zuriat yang qurrata a'yun. Penyejuk mata memandang. Yang ketujuh, yang terkandung pada doa fi dunya hasanah, kebaikan di dunia, kita minta Allah berikan sahabat yang saleh pada kita. Sahabat yang saleh. Sahabat dengan kawan lain. Sahabat dengan kawan berbeza. Apa beza dia? Kalau kawan, waktu kita senang, dia first datang. Tapi waktu kita susah, lah dia datang. Itu kawan. Tapi sahabat, waktu kita senang, dia last datang. Tapi waktu kita susah, dia first orang yang datang. Itu sahabat. Itu beza dia. Kawan semua orang boleh jadi kawan. Waktu senang, dia first datang. Itu kawan. Waktu susah, last sekali. Tapi sahabat, waktu kita senang, dia last datang. Waktu kita susah, dia first datang. Itu sahabat sejati. Tuan-tuan, puan-puan mungkinlah dulu pernah kerja besar ataupun pangkat jawatan besar bagai-bagai kan. Masa tu kita akan kenal siapa kawan, siapa sahabat. Contoh kan, kita pernah jadi menteri, contoh. Pagi akad sumpah menteri, tengah hari tu ada 10 appointment orang nak jumpa. Itu sahabat ke kawan? Itu kawan tu. Waktu senang, berduyun nak buat appointment nak jumpa. Tapi sekarang kita dah tak ada apa-apa jawatan, boleh jadi dah pencen, bagai-bagai. Tak ada apa dah. Kalau kita dikontak oleh member-member kita dulu kan, boleh jadi sekolah rendah, sekolah menengah, kawan-kawan kampung kita, nak berkawan dengan kita yang kita dah tak ada apa-apa pangkat dah. Itu sebenarnya adalah sahabat. Sebab kawan, waktu senang, dia datang awal.
waktu susah dia tak ada. Tapi sahabat waktu senang dia seronok tengok sahabat dia ni berjaya dari jauh. Tapi waktu susah dialah orang yang pertama yang datang. Contoh kan kita pancit kereta malam-malam kan. Malam-malam tiba-tiba tayar kereta tu pancit. Telefon orang tu tak boleh, orang ni tak boleh, orang ni semua kata jauh bagai-bagai. Tapi katakanlah seorang ni duduk jauh, ada urusan lain. Tiba-tiba dia kata, okey tak apa, saya datang juga nak tolong awak. Ketahuilah, itu adalah sahabat, bukan kawan. Sahabat waktu kita susah, dia orang yang first datang. Itu yang kita minta melalui doa fid dunya hasanah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kejayaan di dunia, kita minta Allah berikan kesihatan dan diberikan kelapangan masa. Alhamdulillah, Allah bagi kelapangan masa kepada kita join kuliah insya' sebegini saat ramai yang tak sempat sebenarnya. Tapi Alhamdulillah kita respect lah sebenarnya kepada pihak admin ataupun pihak penganjur lah, terutamanya GNI, yang pada saat malam sebegini mampu mengumpulkan lebih kurang hampir 100 yang berada di talian. Lebih-lebih lagi hari ini hari kerja. Esok pula hari kerja. Kuliah dekat masjid ataupun surau pun payah sebenarnya nak sampai 100 orang ni. Di masjid surau 10 orang, 20 orang bolehlah dapat. Tapi dalam kuliah isyak, hari kerja, esoknya pula kerja, dapat kumpulkan 100 orang ini, kita kena respect sebenarnya. Tidak mudah untuk kita buat demikian. Ini kenapa? Kerana masing-masing memberikan komitmen dan masing-masing buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah, cabarannya datang, tapi kita buat juga supaya apa? Kita termasuk dalam kalangan orang yang berjihad menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita minta Allah memberi kelapangan masa kepada kita, salah satunya untuk kita menuntut ilmu. Yang ke-9 terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita minta Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Dia. Jadi yang ke-9. Yang ke-10 terkandung dalam doa fid dunya hasanah, kita minta Allah beri rezeki yang halal lagi barakah. Yang ke-11 kita minta Allah berikan kepada kita keimanan dan ketakwaan. Yang ke-12 kita minta Allah berikan melalui doa fid dunya hasanah, kita sentiasa ingat pada Allah saat senang dan susah. Yang ke-13 kita minta Allah jauhi kita dari sifat mazmumah. Dan yang ke-14 kita minta Allah berikan kepada kita mati satu hari nanti dalam husnul khatimah. 14 ni ia terkandung pada doa fid dunya hasanah. Dia diringkaskan, dirangkumkan dengan kalimah yang cukup pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab kalau kita nak minta satu-satu tu panjang. Maka Allah rangkumkan faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan dalam kalangan orang yang berjaya itu, mereka memohon kepada Allah, wahai Allah, berikanlah kejayaan kepada kami di dunia. Kejayaan yang macam mana? Wahai Allah, di dunia berilah taufik hidayah, kefahaman agama, konsisten dalam amal soleh, ilmu bermanfaat, suami yang soleh, zuriat qurrata a'yun, sahabat soleh, kesihatan dan kelapangan masa, panjang umur dalam ketaatan, dapat rezeki halal dan barakah, beroleh keimanan dan ketakwaan, sentiasa ingat pada Allah senang dan susah, jauhi dari sifat mazmumah, dan yang ke-14 mati dalam husnul khatimah. Ini 14 permintaan yang terkandung pada kalimah fid dunya hasanah. Kemudian pada kalimah wa fil akhirati hasanah, ya Allah, kita mohon berikanlah kejayaan kepada kami. Kejayaan di mana? Di hari akhirat. Kejayaan di hari akhirat ni banyak kalau kita nak minta satu persatu. Maka dirangkumkan pada kalimah wa fil akhirati hasanah. Kata para ulama, di sini ada 8 permintaan yang utama. Apa dia 8 permintaan yang utama itu?
Yang pertama kita minta pada doa wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kepada kami kejayaan di hari akhirat. Yang pertamanya kita minta Allah berikan qaulus sabit. Apa dia qaulus sabit, Ustaz? Iaitu ucapan yang konsisten. Kalimah qaulus sabit ini Allah rakamkan dalam surah Ibrahim. Pada ayat yang ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan qaulus sabit kepada orang beriman ketika dia hidup di dunia dan hari akhirat. Qaulus sabit ni macam mana? Ucapan yang konsisten. Di dunia kita mampu menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuhan yang sebenar adalah Allah. Dan kita minta ucapan di dunia ini konsisten sampai dalam kubur. Sebab apa? Dalam kubur nanti akan ada satu sesi soal jawab yang bertanya itu adalah malaikat. Bukan SPRM, bukan polis. Itu kalau yang ditanya pun polis SPRM tersandar kita. Ni yang tanya ni malaikat. Malaikat tanya, marrabbuka. Siapa awak punya owner, awak punya Tuhan? Maka kita harap kita mampu menyebut qaulus sabit, ucapan yang konsisten. Kita boleh sebut Allahu Rabbi. Tuhan kami adalah Allah. Ini yang pertama terkandung dalam ucapan wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, kita mohon kepada Allah melalui doa wa fil akhirati hasanah. Allah berikan keamanan kepada kita saat bangkit dari kubur kelak. Hiruk pikuk ketika manusia mula dibangkitkan di padang mahsyar ini tak mampu digambar oleh akal kita. Maka kita mohon Allah berikan keamanan pada diri kita saat dibangkitkan dari kubur menuju ke mahsyar. Yang ketiga terkandung dalam doa wa fil akhirati hasanah. Berilah kejayaan kepada kami di hari akhirat, iaitu kita minta agar dapat perlindungan arasy Allah di padang mahsyar. Yang keempat, kita minta Allah beri buku catatan amalan kita melalui tangan kanan. Yang kelima, kita minta Allah beri peluang kepada kita minum daripada telaga Al-Kautsar. Yang keenam, kita minta agar kita salah seorang yang layak untuk mendapat syafaat baginda di padang mahsyar kelak. Yang ketujuh, kita minta kita dapat melalui titian sirat seperti kilat. Dan yang ke-8 yang terkandung pada doa wa fil akhirati hasanah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami kejayaan di hari akhirat. Terkandung pada doa itu, kita dibenarkan masuk syurga dengan redha dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 8 permintaan yang terkandung pada doa wa fil akhirati hasanah. Pada kalimah fid dunya hasanah, kebaikan iaitu kejayaan di dunia ada 14 dan kebaikan, kejayaan di hari akhirat ada 8. Jadi di akhirnya saya pesan, sibuk macam mana sekalipun kita, janganlah lepas-lepas solat bagai-bagai terus bangun tanpa sempat angkat tangan. Ustaz, saya sibuk Ustaz, banyak lagi urusan lepas ni. Paling kurang kita minta dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia terkandung 14 permintaan di dunia dan 8 permintaan di hari akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu sajalah pada malam ni kita bicarakan dalam slot kuliah Isyak checklist Ramadan 23 ciri yang dipandang oleh Allah sebagai orang yang berjaya. Moga-moga kita lebih kurang 100 orang pada malam ni. Alhamdulillah Ustaz, 23 ciri tersebut sudah ada pada saya, syukur kita ucapkan. Ada lagi lah beberapa ciri yang belum ada Ustaz. InsyaAllah kedatangan Ramadan ada kesempatan untuk kita perbaiki. Dan pesanan saya kepada para jemaah yang nak mendapatkan saham lebih, moga ilmu ini berterusan manfaatnya sampai kepada kita dari sudut pahala.
yang ada kelapangan masa nota yang kita bincangkan ini, 23 ciri berserta dengan ayat Al-Quran dari surah mana. Kalau ada yang berkelapangan, kita buat salin. Kita buat salinan. Kita tulis ataupun kita cetak, kita tarik dan kita cetak, kita agihkan kepada para jamaah keseluruhannya. Moga-moga pahala itu sampai bila-bila kepada orang yang mengusahakannya, insya-Allah. Siapa yang buat demikian, kita ucapkan jazakumullahu khairal jazak. Moga pahalanya berterusan sampai ke hari akhirat, insya-Allah, selagi mana ilmu itu dimanfaatkan. Akhir kalam, moga-moga kita nak bertemu ke dalam bulan Ramadan lebih kurang 3 minggu lagi sebenarnya, lebih kurang demikian, 3 minggu lebih lagi. Kita termasuk dalam kalangan manusia yang dipandang oleh Allah yang berjaya di dunia dan berjaya di hari akhirat. Wallahu alam. Saya serahkan kembali majlis kepada Puan Moderator. Dipersilakan. Ustaz, boleh buka soalan ke Ustaz? Kok ada lah yang nak bertanya ke? Boleh. Kita buka. Kalau ada. Silakan. Okay, baik, silakan para jemaah yang mana ada kemusykilan ke, silakan tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, pada poin nombor 13, orang yang beriman pada perkara ghaib dan hari kiamat. Ini saya muhasabah diri saya lah. Sebabnya selalu tergelincir iman bila diuji dengan masalah ke kan. Dengan sesuatu yang kita rasa macam perkara kat depan tu kita lebih mendesak nak apa yang kita harapkan. So saya minta sedikit nasihat daripada Ustaz, insya-Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh puan yang bertanya tadi, ciri orang yang berjaya yang ke-13 pada penilaian Allah adalah orang yang beriman kepada perkara ghaib dan hari kiamat. Ini disebutkan pada 3 ayat, surah Al-Baqarah ayat 3, Luqman ayat 4 dan Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Maksud Dan saya suka fikir kadang betul, risau pada perkara yang tak jadi lagi. yang tak jadi lagi kan. Ya. Sebab manusia ni, kata Nabi SAW, kalaulah dia tahu apa yang aku tahu, nescaya dalam hidupnya ini dia akan lebih banyak menangis berbanding banyak ketawa. Tetapi dalam banyak hal kita tidak tahu hakikat perkara yang diketahui oleh Nabi. Yang diketahui oleh baginda, syurga, neraka, dosa, pahala, hari akhirat, hari kiamat, mahsyar, sirat, laga kausar, itu perkara ghaib, itu perkara hari akhirat. Kadang-kadang oleh kerana lambat lagi mungkinlah, ataupun benda tu tak berlaku lagi, ataupun kita tak tahu benda tersebut, itulah yang menyebabkan hati kita kadang-kadang jadi lalai daripada mengingati Allah. Dan akhirnya Rasulullah sebut, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Awak menyebabkan banyak ketawa, dan kalau awak tahu apa yang saya tahu, nescaya awak banyak menangis nanti. Moga-moga apa yang kita jadikan sebagai tazkirah ini sebagai muhasabah kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itulah saya boleh respon sikit. Ingatan pada diri saya juga terutamanya. Ada soalan lain? Banyak Ustaz. Ada soalan lain? Ada lagi soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak Silakan. tanya, dalam apa yang tadi Ustaz bagi semua tu, contohnya memang dah komplit dah. Tetapi macam ada mungkin satu tertinggal, iaitu dengan rasa mungkin hati tak tenang, dendam mungkin, atau mungkin dendam atas sikap terasa hati ke apa, macam mana tu Ustaz untuk membersihkan hati? Itu macam kalbun salim lah macam tu. Okey, yang kita bincangkan tadi 23 ciri manusia yang berjaya pada penilaian Allah. Mungkinlah dalam kalangan kita dari 23 tersebut, markah kita 20 contohnya, 20/23. Adalah beberapa poin yang kita miss ataupun belum dapat lagi. Ataupun boleh jadi ada yang 22 je, tak dapat full mark lagi. Maka ketahuilah
umur yang panjang ini, yang masih ada ini, sebenarnya peluang kepada kita untuk memperbaiki diri kita ke arah menjadi yang lebih berjaya untuk kita komplit jadi 23 tadi. Mungkinlah ada beberapa perkara yang payah nak dicapai sebagainya, tetapi kita tetap bermujahadah untuk mencapai dan melengkapkan 23 ciri kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dalam hidup kita tak berjaya untuk melengkapkan 23 ciri tadi, tapi kita berusaha untuk melengkapkan pun sudah dinilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagaimana ditanya tadi, dalam bab mungkin sifat mazmumah ke ataupun ada perasaan dengki ke dan sebagainya kan, yang menyebabkan kita tak mampu komplit 23 tadi. Tapi kita cuba bermujahadah, cuba melaksanakan, cuba lawan sifat mazmumah tersebut, maka ia sudah dinilai sebagai ganjaran pahala orang yang berjihad dalam bab melawan hawa nafsunya, insya-Allah. Moga-moga kita meninggal dunia kelak dalam keadaan lengkap 23 ciri tersebut di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Assalamualaikum. Ada lagi soalan? Halo Ustaz. Bagaimana Ustaz kalau kita rasa nak marah pada seseorang tu, tapi kita sorokkan kemarahan tu, kita pura-pura macam tak ada apa masalah. Itu kira macam mana? Kita berdosa ke atau tidak? Orang yang kuat bukan dia mampu mengangkat kayu, mampu mengangkat benda-benda berat. Tapi orang yang kuat itu apabila dia mampu mengawal marahnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Payah. Tapi kalau kita mampu mengawal kemarahan, saat lebih-lebih lagi kepada orang yang kita mungkin dia ambil hak kita, dia buat zalim pada kita, maka sebab itulah Rasulullah sebut, innallaha baban, sesungguhnya ada satu pintu syurga, la yadkhuluhu illa man afa 'anil mazlumah. Yang mana pintu syurga ini tidak mungkin dimasuki oleh orang lain melainkan orang yang boleh memaafkan orang lain dan dia mengawal kemarahannya. Kita marah pada seseorang, tapi depan orang ramai ataupun depan dia kita kawal, kita kontrol, kita tunjuk macam kita tak ada apa-apa dengan dia, maka orang ni dia dapat satu kelebihan di hari akhirat kelak, ada satu pintu syurga yang khusus pada orang yang mampu mengawal kemarahannya ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup kuliah. Boleh, kita tutup dah kot. Pukul 10 lebih tadi. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan 23 ciri orang yang berjaya pada penilaian Allah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita istiqomah dengan majlis ilmu setiap hari, masya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, izinkan saya buat hibahan kuliah esok, Ustaz. Pada pukul